Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita. Saya mohon maaf banyak-banyak lewat sedikit sebab jam lain macam, ambil anak sekolah. Itu jam tak boleh nak dijangka. Lalu saya mohon berbanyak kemaafan atas kelewatan ini. Lalu insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan bicara kita dengan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi, di mana kita sudah sampai pada ayat yang ke-91. 89 Okay, baik. So kita akan habiskan kisah Zulkarnain pada malam ni insya-Allah. Okay, kita akan ambil ayat panjang juga nak habiskan. Kita tengok mana yang kita mampu untuk habiskan. Tapi kita akan baca sampai ayat yang ke-98. Ayat 91 sampai 98 untuk kita habiskan. Banyak sangat ni. Baik, kalau tengah-tengah dia tak jadi. Kita cuba baca dengan laju insya-Allah. 89 hingga 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم. Kalau sebelum ni kita cerita bahawa kalau kita nak berhenti dekat mana-mana ayat Al-Quran, kita cuba cari kata hubung. Kata hubung yang biasanya huruf-huruf yang menjadi kata hubung ni sama ada waw atau fa atau au atau thumma. Okey. Namun dekat sini ada waw, nampak? Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha. Ada huruf waw. Tapi kita tak berhenti kat sini. Pasal apa kita tak berhenti kat waw ni? Kerana waw di sini bukanlah waw kata sambungan, tetapi ia adalah waw sebahagian daripada perkataan tu. Wajada. Wajada maksudnya bertemu, menemui. Okey, wajada. Okey. So oleh kerana waw ni merupakan sebahagian daripada perkataan, dia bukannya kata hubung, maka kita tak berhenti, kita tak waqaf pada dia dan kita tak mulakan ayat dengannya. Okey. So bila kita tak jumpa macam mana? Okey, dekat sinilah perlunya waqaf al-hasan. Berhenti je kat mana-mana. Bila tak ada kata hubung dekat situ, bermaksud ayat tu sepenuhnya adalah cerita yang penuh. Kalau kita potong, dia akan jadi makna yang lain. So dekat sini perlunya waqaf hasan, di mana berhenti kat mana-mana sekalipun, lalu patah balik dekat belakang. Okey. Contoh. Okey, tadi kita berhenti dekat tatlu'u ala qaum. Lalu kita ambil daripada wajadaha. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Okay, jaga huruf jim, jaga huruf ta. Okay, jim ada qalqalah tanpa angin. Naj. Ya, naj. Dan sitra. Ta angin, bukan tambah huruf. Sit tak nak. Sitra. Aywa. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Okay, perkataan mufsidun, fa dengan sin adalah huruf yang suka idgham. Suka berlakunya idgham antara fa dengan sin. Jadi kita baca mufs, nampak? Mufs. Fa tidak keluar dia punya hams dia. Hams patutnya bunyi dia mufsidu, nampak? Mufsidu. Fa ada hams dia dulu baru masuk pada sin. Yang ni kena hati-hati. Okay, ada huruf-huruf yang suka idgham antara satu sama lain, antaranya adalah fa dengan sin. Banyak perkataan nafsun dalam Quran. Okay, so jaga-jaga bila kita jumpa fa dengan sin. Okay, Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Okay, huruf ghin. Ufrigh. Ghin dia bukan hanya kena jaga makhraj dia. Ghin ni dia agak susah sikit. Sebab sifat dia. Satu, makhraj dia sendiri dah susah dah. Mana ghin ni adalah pada permulaan kerongkong. Permulaan kerongkong ni adalah tempat keluar masuk angin, di mana sebutan huruf yang keluar daripada situ mesti ada getaran angin. Angin masuk, angin keluar bertemu, mesti ada getaran. Kha, ghin, ra. Okay, beza antara kha dengan ghin adalah kha berlaku getaran angin tapi angin tu kita nak keluarkan dia. Ghin berlaku getaran angin tapi angin tu kita nak tarik dia masuk. Okey, dua-dua ada getaran angin. Okey, cuma ghin ni hati-hati bila dia mati kerana dia ada rakhawah. Rakhawah maksudnya dilerikkan sedikit bunyi. Ufrigh alaihi qitara. Okey, ufrigh alaihi qitara. Doa kita macam itu selalu doa. Rabbana afrigh alaina sabra. Okey, ghin ada extendkan bunyi dia. Okey. Dan jaga pada huruf ta. Okey, qaf yang baris bawah, huruf tebal baris bawah dengan ta yang qalqalah. Qit. Okey, jangan qitara. Okey, jaga ketebalan kedua-duanya. Kita sambung. Famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Okey, huruf qaf insya-Allah. Satu lagi huruf tebal, huruf dha. Dha sama macam ghin. Okey. Ghin ni dekat hujung kerongkong. Dha pun kat hujung juga, tapi dia hujung lidah. Hujung lidah dengan hujung gigi atas. Okey, itu tempat keluar huruf dha. Okey, dan benda yang dekat hujung ni kalau kita tak jaga dia lari. Okey, dia akan lari pergi makhraj huruf lain. So, kadang-kadang ada orang baca dha dengan yadhharu. Dia bunyi dia tak keluar bunyi dha. Sama ada dia pergi ke arah bunyi dha ataupun dia pergi pada ta. Okey, dha kalau gigi tu terlepas daripada hujung, dia tergantung, maka dia akan pergi pada makhraj huruf dha. Yadhharu. Okey. Ataupun gigi tu naik lidah. Lidah kalau dia tergelincir daripada hujung gigi ni, maka dia akan pergi pada makhraj dha. Yadhharu, dia akan pergi pada dha. Ataupun dia naik ke atas, dia pergi pada makhraj huruf ta. Yadhharu. Okay, so kita nak dia ada dekat hujung. Okay. Dan untuk kekalkan dia dekat hujung, maka ada rakhawah. Okay, rakhawah ni seolah-olah didatangkan untuk jaga huruf-huruf yang berada dekat hujung daripada dia tergelincir pergi ke huruf lain. Okay, contoh sini. Famasta'u an yadhharu وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Okey, boleh? Kita sambung satu ayat. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. Okay, huruf hamzah bila dia mati satu-satunya huruf yang jelas sifat syiddah. Syiddah ni berhenti macam kita break emergency. Okay. Ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Okey, baik. Yang hujung-hujung ni insya-Allah mudah dia punya bahasa dia. Apa perkataan yang Allah Taala guna agak mudah sikit. Okey. Baik, kita pergi pada ayat 89. Thumma atba'a sababa. Kita cerita sebelum ni bahawa untuk kita menjadi seseorang ataupun menjadi sesuatu, kita perlukan kepada sebab. Okay, sebab tu kalau kita tak jumpa sebab pada diri kita, contoh kita nak bercita-cita untuk jadi seorang pemimpin contohnya, tapi kita tak ada kelayakan, tak ada ahliyah untuk jadi pemimpin, maka doa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bila dia datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu tu dah lewat dah. Okay, di mana Abu Hurairah masuk Islam pada tahun 7 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada permulaan 11 Hijrah. Maksudnya dia hanya sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tahun. Dan kemudiannya dia pula tidak dididik dengan ilmu. Okay, dia tidak dididik dengan cara pengambilan ilmu, iaitu hafal. Lalu otak Abu Hurairah ni dia agak perlahan sedikit. Kalau dalam bab menghafal, bab nak faham, dia agak lambat sikit. Okay. Tapi dia datang jumpa Nabi, dia mendedikasikan hidup dia untuk duduk dekat masjid Nabi, ambil ilmu daripada Nabi. Tak nak pergi masuk perang ke, tak nak pergi bekerja, cari membangunkan ekonomi ke tak. Dia nak duduk dekat Masjid Nabawi, lalu dia nak belajar ilmu je daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai orang seperti ini yang ada seperti Abu Hurairah. Dan kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sediakan satu kawasan dekat Masjid Nabi, dekat bahagian belakang Masjid Nabi, yang dipanggil sebagai kawasan Ahlus Suffah. Ya, Ahlus Suffah di mana mereka ni dipanggil Ahlus Suffah kerana pakaian mereka. Pakaian mereka adalah pakaian yang diperbuat daripada suf. Suf ni bulu binatang yang lembut. Bulu biri-biri tahu, bulu biri-biri. Kan bulu biri-biri kan nampak macam kapas, lembut kan. Okay, so itu dipanggil suf. Okay, dan orang-orang yang pakai pakaian tu duduk jadi Ahlus Suffah. Okay, maka mereka ni harta tak ada, aset tak ada, apa pun tak ada, duduk kat masjid. Makanan mereka orang sediakan, tempat tinggal pun ada orang yang tolong jaga dekat masjid. Lalu Abu Hurairah ni datang nak belajar ilmu, tapi dia tak ada kemampuan. Dia tak ada kemampuan, dia tak ada ahliyah, tak ada sabab. Sebab untuk dia jadi seorang alim tu tak ada. Lalu apa dia buat? Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk dia dengan bentangkan serban, kain ridak yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bentangkan, ataupun dalam riwayat al-imamah, serban yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dikumpalkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Abu Hurairah tidak lupa lagi selepas itu. Okey. So kalau tak ada ahliyah, doa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Taala dah jadikan manusia ni, setiap manusia ni ada kelayakan tertentu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kullun i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, bekerjalah, buatlah something dekat dunia ni, kerana setiap daripada kamu telah diciptakan ataupun telah dimudahkan kehidupan dia ke arah sebab kenapa Allah Taala cipta dia. Okay. Kadang-kadang kita bila belajar, kita ada kecenderungan ke arah sesuatu. Kita nak berkahwin pun ada kecenderungan ke arah sesuatu. Nak bekerja pun ada kecenderungan ke arah sesuatu. Dalam memberikan idea, buah fikiran pun kita ada kecenderungan ke arah sesuatu. Ini sabab ataupun ahliyah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan tentang seorang lelaki yang Allah Taala bagi semua kelayakan yang ada dekat dunia ni. ACCA ke contoh, tapi pada zaman dia lah. Okay. Engineering ke, medical ke, semua ada pada lelaki ini, Zulkarnain, yang membolehkan dia menjadi seorang pemimpin yang boleh pergi kat mana ceruk pelusuk dunia, dan dia boleh tahu kalau ada masalah apa-apa, dan Allah Ta'ala bagi kelebihan untuk dia mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu Allah Ta'ala cerita sebelum ni bagaimana dia bergerak ke arah kawasan
terbenamnya matahari, maghrib asy-syams. Okay? Dan kemudian pada ketika ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dia meneruskan perjalanan dia. Okay? Dan dia ada kemampuan untuk bergerak daripada timur ke barat. Okay? Lalu Allah Taala cerita hatta idza balagha matli'asy-syams. Sampailah satu ketika dia sampai ke satu tempat yang mana tempat ini merupakan tempat terbitnya matahari. Okay? Matli'asy-syams. Wajadaha, lalu Zulkarnain mendapati bahawa matahari ini terbit ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Terbit pada satu kaum yang kami tidak jadikan baginya sitra, adanya halangan antara mereka dengan matahari. Okay, so sitra dekat sini maksudnya sitr adalah kalau benda yang kita boleh jadikan macam sitr adalah kalau zaman moden ni perkataan sitrun ataupun sitarun beri pada apa nama yang sangkut langsir. Allahu Akbar. Langsir. Okey, langsir diberi nama sitar ataupun sitrun. Pada asalnya makna sitrun adalah sembunyi. Okey, sitrun adalah yang benda yang menyembunyikan. So itu sitrun. Okey, sebab tu Nabi SAW kata apa? Man satara mu'minan satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutup satara, siapa yang menutup keaiban seorang mukmin, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup keaiban dia pada hari akhirat, hari di mana semua amalan manusia akan dibentangkan, semua orang dapat tengok keaiban kita. Benda yang kita sorok daripada orang semasa di dunia, Allah Taala akan buka. Melainkan satu kumpulan manusia je. Allah Taala buat close room punya mahkamah pun ada kan. Sidang sesi tertutup. Okay. Asal mahkamah pun kat dunia ni semua perbicaraan terbuka. Okay, tetapi ada dengan permintaan tertentu maka boleh buat yang tertutup punya. Okay, lalu Allah Taala juga ada benda yang sama. Walillahil masalul a'la. Asal pada perbicaraan Allah Taala pada hari kiamat terbuka, tetapi orang yang menyembunyikan keaiban orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keaibannya ditutup pada hari kiamat. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa Zulkarnain sampai kepada satu kaum yang tak ada halangan antara mereka dengan cahaya matahari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud tidak ada halangan ni ada dua maksud. Satu, sama ada mereka ni adalah kaum yang tidak berpakaian. Okay, sebab antara benda yang sitr yang menutup keaiban, yang menjaga kehormatan diri kita adalah pakaian kita. Okay, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nahl berkaitan dengan pakaian yang bukan kita kata sesuai, yang mencukupi untuk seorang manusia adalah sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Allah Taala kata kalau nak beri pakaian pada orang, sebab kadang-kadang ada benda yang kita buat memerlukan kita memberi pakaian. Contoh nafkah kita. Nafkah kepada anak dan isteri, antara bentuk nafkah yang wajib seorang suami, seorang ayah untuk berikan pada isteri dan anak-anak dia adalah pakaian. Dan pakaian yang macam mana? Pakaian yang taqikumul har, yang boleh menghalang kepanasan dan kesejukan. Dan pakaian yang boleh menghalang sarabila taqikum ba'sakum, daripada kejahatan-kejahatan manusia, kejahatan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, haiwan ke, serangga ke, manusia sekalipun. Okey, sebab manusia ni pun ada kejahatan-kejahatan dia. So pakaian ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita berikan. Sama juga ketika mana Allah Taala letak kafarah. Contoh kafarah orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia tak mampu nak buat sumpah dia. Dia panggil kafaratul yamin. Okay, dia bersumpah lalu dia tak boleh nak selesaikan sumpah dia. Maka dia nak keluar daripada sumpah tu, maka dia kena bayar kafarah, dia kena melaksanakan kafarah. Apa dia? It'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Okey, lalu Allah Taala kata kafarah dia adalah pilihan. Okey, pilihan sama ada kamu memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Okey, dan dalam memberi makan ni pun ada perbincangan dia. Macam mana, berapa banyak kita nak bagi makan pada seorang fakir miskin. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata min awsati ma tut'imun. Average yang kamu makan tiap-tiap hari. Kita punya nilai makanan kita tiap-tiap hari apa dia? Berapa dia?
Okay, kalau nilai makanan kita tiap-tiap hari adalah RM30, maka bila nak bagi makan, kafarah, nak bagi makan pada 10 orang fakir miskin, setiap orang tu mesti dibayar dengan RM30. Average kita punya nilai makan pada tiap-tiap hari. Au kiswatuhum. Kalau nak bagi pakai pada mereka, nak bagi pakai yang macam mana? Tadi, sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum. Pakaian yang boleh menghalang panas dan sejuk daripada mereka dan yang boleh menghalang kejahatan-kejahatan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dari sampai pada mereka. Okay, so itu makna yang pertama. Lam naj'al lahum min duniha sitra, maksudnya tidak ada pakaian yang menghalang mereka daripada cahaya matahari. Dan yang keduanya, maksud lam naj'al lahum min duniha sitra adalah mereka ini tidak ada rumah. Okay, mereka tidak ada rumah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahawa kaum ini, kaum yang lam naj'al lahum min duniha sitra, mereka adalah ini riwayat lah, riwayat, dan daripada riwayat-riwayat ni lah kadang-kadang munculnya imajinasi. Mereka adalah orang laut. Orang laut maksudnya mereka hidup dengan air. Kalau kita nak bagi imajinasi, Aquaman tahu Aquaman? Yang mermaid tu. Macam tu lah kalau kita nak bagi imajinasi. Tapi ini datang dalam riwayat. Memang menceritakan bahawa mereka ni pada waktu siang mereka akan duduk dalam air sebab kurang panasnya. Tapi waktu malam mereka akan naik di atas darat. Okay, so ini antara riwayat yang menceritakan tentang kaum ni. Okay, nak bagi tahu bahawa kaum ni tidak ada rumah. Lam naj'al lahum min duniha sitra. Tadi tak ada pakaian, satu pandangan daripada mufassir. Satu lagi pandangan bahawa mereka ini tidak ada rumah. Okay, yang merupakan keperluan asas. Okay, ada benda yang menghalang daripada matahari. Dia tak semestinya rumah-rumah. Dia yang penting ada benda yang menghalang daripada matahari. Allah Taala sedang menceritakan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum Zulkarnain, rakyat Zulkarnain. Okay, lalu antaranya adalah tidak ada perlindungan antara mereka dengan matahari. Nak menunjukkan bahawa keperluan asas bagi manusia adalah pakaian dan juga tempat tinggal yang boleh menghalang daripada sejuk dan panas dan boleh menghalang daripada gangguan keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Okey, lalu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa begitulah ahatna bima ladaihi khubra. So Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Zulkarnain. Masalah-masalah yang Allah Taala bagi pada Zulkarnain, Allah Subhanahu wa taala ada pengetahuan. Allah Taala kata ahatna bima ladaihi khubra. Kami tahu semua benda yang berlaku pada Zulkarnain dan kami berikan benda ni pada Zulkarnain kerana dia ada sabab, kerana dia ada kemampuan untuk memberikan penyelesaian kepada orang tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala tak cerita penyelesaian yang diberikan oleh Zulkarnain. Namun bila mana kita tengok dalam Al-Quran bahawa kalau kita himpunkan Allah Subhanahu wa taala macam contoh bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maun, okay, Allah Taala cerita tentang ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu melihat pada orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Ad-din dekat sini sama dengan maliki yaumiddin. Okay, mendustakan hari kiamat. Sebab ramai dia tak ada masalah juga untuk tafsirkan din kat sini sebagai agama. Okay, tetapi maksud yang lebih jelas adalah hari kiamat. Antara orang yang mendustakan hari kiamat, maksudnya dia kata saya beriman dengan hari kiamat. Tapi daripada perbuatan dia nampak seolah-olah dia tak beriman dengan hari kiamat. Okay, antaranya adalah wayamna'unal ma'un. Orang-orang yang menghalang. Jika ada orang meminta keperluan asas. Bukan minta kemewahan ke apa, dia minta keperluan asas. Pakaian, tempat tinggal, makanan. Ini keperluan asas. So Allah Ta'ala kata kalau orang minta keperluan asas tapi wayamna'unal ma'un. So keperluan asas ni biasanya setiap rumah akan ada keperluan asas ni. Okey, lalu benda yang mampu untuk kita bagi, kita beri. Yang tak mampu maka tak ada masalah. Okay, tapi untuk menghalang, kalau kita mampu untuk bagi tapi tiba-tiba kita yamna'un, kita tahan diri kita daripada bagi, maka di sini Allah Ta'ala kata ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Wahai Muhammad, inilah
Tengoklah, inilah orang yang mendustakan hari kiamat. So bila mana Allah Ta'ala sebut keperluan asas ni tak boleh nak dilarang, maka kita tahu bahawa penyelesaian yang diberi oleh Zulkarnain kat sini adalah mengadakan antara kaum tersebut dengan cahaya matahari sitra. Kalau tak ada pakaian, dia berikan pakaian kepada mereka. Tak ada tempat tinggal, maka dia buat tempat tinggal untuk mereka. Ini walaupun Allah Ta'ala tak cerita, tetapi isyarat-isyarat yang Allah Ta'ala bagi dalam ayat-ayat lain di dalam Al-Quran, maka kita boleh dapat gambaran bagaimana Zulkarnain menyelesaikan masalah kaum dia. Okey. Thumma atba'a sababa. Lalu Zulkarnain pun dengan kebolehan dan kemampuan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pada dia, dia pun ikut apa kebolehan yang Allah Ta'ala bagi pada dia, sehinggalah maksudnya kebolehan dekat sini adalah kemampuan dia untuk menjadi seorang pemimpin yang menyebabkan dia rasa tanggungjawab untuk dia tengok setiap rakyat dia apa masalah yang ada. Kerana pemimpin ni adalah golongan yang paling hebat dia punya ganjaran dia, yang paling dahsyat dia punya hukuman dia. Dekat akhirat pula, sebab kita ni dipertanggungjawabkan untuk diri kita, dipertanggungjawabkan untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Tetapi seorang pemimpin dipertanggungjawabkan wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dia dipertanggungjawabkan dengan hal ihwal rakyat dia. Okey, ini beratnya bebanan yang ditanggung oleh seorang pemimpin. Kalau dia berjaya, Allah Ta'ala kata daripada permulaan dia duduk kat padang mahsyar lagi, Allah Ta'ala dah jaga dia, dah pelihara dia. Bila mana Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Orang 7 golongan manusia yang Allah Ta'ala bagi lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat ni. Yang pertama siapa dia? Al-Imamul Adil. Kalau dia berjaya laksanakan tugas dia, dia akan berada di bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada mula dia bangun di padang mahsyar sampailah insya-Allah dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, maka sebaliknya juga yang berlaku pada hari kiamat. Okey. Sebab tu ni, macam mana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tak boleh nak tidur malam sehingga dia pusing tengok rakyat dia macam mana. Macam itulah Zulkarnain. Pergi kerana kerajaan dia meliputi timur dan barat, maka dia kena pergi timur dan barat. Lalu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia sampai pada satu kawasan. Hatta idza balagha bainas saddain. Sehinggalah satu ketika, kerana benda yang kemampuan yang ada pada Zulkarnain ini membolehkan dia untuk berjalan di atas ke mana-mana kawasan di atas muka bumi ni. Lalu dia sampai pada bainas saddain, di satu kawasan, satu lembah yang berada di antara dua bukit. Sad ni adalah perkataan sad digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan benteng. Benteng, benda yang menghalang. Dan benteng yang paling besar, benteng semula jadi yang paling jelas adalah bukit. Ini bukit adalah benteng daripada apa? Benteng daripada hujan, benteng daripada angin, benteng daripada panas matahari. So duduk kat kawasan lembah ni, insya-Allah dia terjaga sedikit berbanding dengan kawasan yang terbuka, yang terdedah. Okey. Dan perkataan sad juga digunakan untuk mana-mana benda yang berbentuk menghalang. Contohnya adalah empangan. Empangan juga dipanggil sebagai saddun. Okey. So perkataan sad dari segi bahasanya membawa maksud penghalang. Okey, sad. Okey. Lalu sad yang dimaksudkan dekat sini adalah dua bukit. Saddain. Saddun satu bukit, saddain dua bukit. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Maka Zulkarnain mendapati bahawa di antara dua bukit ni, di antara dua bukit ni, kawasan lembah yang dilalui oleh Zulkarnain, adanya satu kaum. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Okey, dan kerana kawasan sad ni, kawasan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala namakan dia sad? Sebab dia bukan hanya menghalang matahari, menghalang cuaca datang daripada kaum ni. Juga dia menjadi bukit-bukit ni menjadi penghalang kaum ni untuk berinteraksi dengan masyarakat luar. Lalu menyebabkan bila Zulkarnain jumpa mereka ni, Allah Ta'ala kata apa? La yakaduna yafqahuna qawla. Tak boleh nak faham. La yakadun. Hampir-hampir. Mereka ni tak boleh nak faham kata-kata orang luar. Yafqahun maksudnya faham. Fiqh maksudnya yafqahun daripada perkataan fiqh.
kita duk belajar fiqh ibadat, fiqh muamalat. Fiqh ni maksud dia apa? Fiqh maksud dia faham. Fiqh maksud dia faham. So bila kita belajar fiqh ataupun kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka memerlukan kepada kita bukan untuk tahu je. Sebab tahu ni tu yang jadi taklid. Taklid ni maksudnya kita ikut je. Tapi fiqh kenapa dinamakan fiqh? Kerana Allah Taala nak kita faham. Faham kenapa kita solat, kenapa kita buat zakat, kenapa kita ambil wuduk, kenapa kita azan. So semua benda-benda yang melibatkan syariat ni Allah Taala nak fiqh. Allah Taala nak kita faham. So la yakaduna yafqahuna qawla. Kaum ni hampir-hampir tak boleh. Bila Allah Taala kata la yakadun, maksudnya hampir-hampir. Bila hampir-hampir maksudnya ada cara untuk berinteraksi dengan mereka, tapi sangat sukar untuk berinteraksi dengan mereka. Tapi kita sebut tadi Allah Taala bagi Zulkarnain apa dia? Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jumpalah apa masalah sekalipun, dia ada sebab, ada kemampuan, ada keahlian untuk selesaikan masalah tersebut. Orang lain kalau jumpa dengan kaum ni tak boleh nak faham apa kaum ni cakap. Tapi bila Zulkarnain datang, maka Zulkarnain boleh memahami apa yang dipertuturkan oleh kaum ini. Bahasa macam mana? Wallahu a'lam. Mungkin bahasa isyarat, sebab bahasa yang paling universal adalah bahasa isyarat. Ada orang tak tahu bahasa Inggeris, ada orang tak tahu bahasa Cina, bahasa Melayu lebihlah. Tapi bahasa yang diketahui oleh semua adalah bahasa isyarat. Bila sebut macam ni, orang tahulah. Tunggu. Mana-mana negara pun. So la yakaduna yafqahuna qawla. Lalu orang-orang ni mereka ada satu masalah yang besar, tapi mereka tak boleh nak jumpa penyelesaian, dan tak jumpa orang yang boleh bagi penyelesaian. Sebab apa? Nak selesai sendiri tak ada kemampuan. Nak cari orang tak faham apa mereka ni kata. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, bila Allah Taala datangkan Zulkarnain pada mereka, boleh bayangkan bagaimana kegembiraan mereka ni. Maka mereka pun kata, qalu ya Zulkarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Lalu kata mereka, wahai Zulkarnain, kami ada masalah di mana kami berhadapan dengan satu kumpulan, satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang nama dia Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni siapa dia? So ada khilaf besar di kalangan para ulama nak menceritakan tentang siapa dia Ya'juj dan Ma'juj. Adakah Ya'juj dan Ma'juj ni manusia macam kita, yang mana mereka duk kacau orang, ataupun mereka makhluk-makhluk tertentu di kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam perkara seperti ini, perkara yang gaib, dia bukan gaib sepenuhnya, sebab kaum ni mereka dah nampak Ya'juj dan Ma'juj macam mana. Cuma kita ni, dia gaib pada kita. Kita tak tahu bentuk Ya'juj dan Ma'juj ni macam mana. Lalu kita iktifak, kita cukup dengan apa yang Allah Ta'ala cerita pada kita. Sebab apa Allah Ta'ala tak cerita kita Ya'juj dan Ma'juj ni muka dia macam manusia, Ya'juj dan Ma'juj ni adalah dari kalangan jin, Ya'juj dan Ma'juj ni adalah half human, half binatang kan. Yang Mat Saleh kan dia suka buat benda imajinasi kan. Dia buat ada manusia yang badan dia manusia, kaki dia kaki kuda. Kan dia macam-macam imajinasi dia untuk menggambarkan makhluk yang luar biasa macam Ya'juj dan Ma'juj ni. Adapun kita kawal akal kita. Allah Taala tak cerita, kita tak cerita. Allah Taala cerita, kita cerita. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala tak cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Cuma kita tahu bahawa Allah Taala bagi tahu bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah satu makhluk. Makhluk Allah Taala yang kerja dia mufsiduna fil ard. Kerja dia adalah melakukan kerosakan di atas muka bumi. Nak kata dahsyatnya Ya'juj dan Ma'juj, nak kata dahsyatnya Ya'juj dan Ma'juj punya kerosakan ni, Nabi SAW pernah tidur satu malam. Lalu tiba-tiba Nabi bangun mengejut. Ketika Nabi sedang tidur dengan kat rumah Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Nama dia Ummu Salamah. Lalu ketika mana Nabi tengah tidur, tiba-tiba Nabi bangun. Ummu Salamah pun terkejut lah. Dia tidur dengan Nabi, dia pun terkejut. Lalu Nabi SAW kata apa? Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Lalu Nabi SAW kata, celakalah bagi orang-orang Arab kerana kebinasaan yang hampir datang. Tengah tidur Nabi SAW bangun. Lalu Nabi SAW sebut celakalah Arab
untuk syarrin qad iqtarab, kerana ada keburukan, kejahatan yang sedang menghampiri. Apa dia kejahatan tu? Futihal yauma an radmi Ya'juj wa Ma'juj mislah hadhihi. Pada hari ini tembok Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislah hadhihi. Mislah hadhihi sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk dengan isyarat dengan jari, dua jari begini ataupun dua jari begini. Maksudnya tembok Ya'juj dan Ma'juj ini telah terbuka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya nak kata bahayanya Ya'juj dan Ma'juj ni, sampai tengah tidur jaga mengejut, wailul lil Arab. Bangun-bangunnya wailul lil Arab, celakalah orang Arab. Maksudnya dahsyatnya fitnah ataupun keburukan yang dibawa oleh makhluk yang nama dia Ya'juj dan Ma'juj. Dan Allah Ta'ala tak cerita tentang mereka manusia ke mereka binatang ke. Sebab apa? Sebab bukan itu fokusnya Allah Ta'ala nak. Ya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa mereka ni kalau kamu jumpa, mereka adalah mufsidun, makhluk perosak. Dan macam mana kita nak tahu Ya'juj dan Ma'juj? Okay, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala kata apa? Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Kaum Ya'juj dan Ma'juj ni kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa hum min kulli hadab. Okay, dan cerita Zulkarnain ni pula berada di antara dua bukit. Okay. Lalu hadab pula adalah kawasan tanah tinggi. Okay, di mana Ya'juj dan Ma'juj ni adalah makhluk perosak yang hidup di kawasan tanah tinggi. So mereka tak duduk dekat bawah dengan kita manusia, dia akan duduk dekat kawasan bukit. Okay, dan apabila pintunya dibuka, macam mana bentuk tembok dia pun kita tak tahu macam mana bentuk tembok dia. Sebab Zulkarnain buat tembok tu nanti kita tengok, hatta iza sawa baina sadafain. Dahsyatnya tembok Zulkarnain buat tu, tinggi dia sama tinggi dengan bukit Ya'juj dan Ma'juj. Sawa baina sadafain. Sama puncak dia, hujung bukit tu dengan tinggi tembok yang Zulkarnain buat tu sama. Okay. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu bahawa Ya'juj dan Ma'juj makhluk perosak yang hidup di tanah tinggi. Lalu bila mereka nak melakukan kerosakan, mereka akan turun daripada tanah tinggi ini dan melakukan wahum min kulli hadabin yansilun. Daripada tanah-tanah tinggi ini mereka akan turun ke bawah lalu melakukan kerosakan. Dan mereka ni tak berani nak melakukan kerosakan. Sebab kalau Zulkarnain seorang pun dah dapat kontrol mereka, lalu bagaimana dengan umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain? Okay, so Ya'juj dan Ma'juj ni takut, bukan tak takut. Dia makhluk lalu dia takut. Dia hanya berani apabila datangnya Dajjal. Okay, dia hanya tunjuk dia punya power dia bila ada Dajjal. Bila Dajjal memimpin mereka, barulah mereka keluar dan menunjukkan kehebatan mereka. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu, kalau kamu jumpa makhluk dan mereka menyebutkan bahawa mereka ni Ya'juj dan Ma'juj, maka mufsiduna fil ard. Mereka adalah yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ni. Okey. So dengan kata lain, Dajjal ni target dia adalah untuk kafirkan semua orang. Dia tak rosakkan bumi ni. Tapi Ya'juj dan Ma'juj ni adalah orang yang melakukan kerosakan. Dia tak fikir dah beriman tak beriman ke. Kerja dia adalah melakukan kerosakan di atas muka bumi ni. Mungkin daripada cerita ni lah keluarnya, daripada kisah ni lah keluarnya Lord of the Ring. Ini sembang banyak pasal filem lah. Allahu Akbar. Okey. Lalu kaum ni bila dapat jumpa Zulkarnain, betapa gembiranya mereka, lalu mereka mengadu pada Zulkarnain. Okay. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang menceritakan tentang masalah di mana isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita ada masalah dengan pemimpin kita, maka tidak ada masalah untuk kita report pada dia. Pergi mengadu pada dia. Tidak ada masalah. Okay, macam mana kaum ni mengadu pada Zulkarnain, dan Allah Ta'ala tak berikan kritikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada perbuatan mereka. Kerana nak jadi pemimpin, kena expect benda ni. Kena expect akan ada orang yang datang mengadu dan memberitahu kepada kita masalah-masalah. Okay. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Lalu kata kaum ni pada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, jadikan antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj ni sadda. Ada benteng, ada sad, tapi sad ni pula bukan bukit. Sad ni adalah tembok ataupun apa jenis penghalang yang boleh menghalang Ya'juj dan Ma'juj daripada sampai kepada kami. Okay, dan sebagai in return, sebagai timbal balasnya, fahal naj'alu laka kharja.
kami akan beri kepada kamu kharj. Kharj ni apa dia? Kharj adalah cukai. Cukai yang diberikan oleh orang yang nak duduk di bawah pemerintahan seseorang. Okay, hatta pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW menerima kharj. Okay, apabila ada kaum-kaum tertentu yang duduk di outskirt Madinah, dia tak duduk dalam Madinah. Kalau duduk dalam Madinah, dia dah jadi ahluz zimmah. Dia dah jadi orang yang duduk di bawah pemerintahan Islam. Tapi ada orang yang nak jadi kita panggil apa? Dia buat MOU, dia muahid, dia buat perjanjian damai dengan negara Islam. Dia tak nak masuk Islam, dia tak nak duduk bawah pemerintahan Islam, tapi dia tak nak gaduh dengan orang Islam. Okey, lalu orang ni Nabi SAW tak lepaskan dia, sebab Nabi SAW diperintahkan untuk mengislamkan orang. Okey, lalu kalau dia tak nak terima Islam lagi, tak apa. Tapi kalau tak nak kena gangguan daripada musuh-musuh Islam, ataupun tak nak orang negara Islam pun pergi pada dia, maka jadilah muahid, orang yang ada perjanjian dengan negara Islam. So, perjanjian dengan negara Islam, maka Nabi SAW minta jizyah. Jizyah daripada ahli kitab. Kalau orang Yahudi dengan Nasrani dipanggil jizyah. Cukai yang diambil daripada orang Yahudi dengan Nasrani dipanggil jizyah. Adapun kharj, maka dia adalah pendapatan yang hasil daripada cukai ataupun pendapatan-pendapatan lain. So, mana-mana negara yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala tapi nak duduk di bawah naungan jagaan negara Islam, maka bayarlah kharaj. Okay, bayarlah apa-apa jenis cukai. Okay, macam mana Harun Ar-Rashid. Ni zaman hebat ni. Di mana zaman Harun Ar-Rashid, bila dia tengok awan, dia kata apa? Dia kata, imtiri haisu syi'ti. Wahai awan, hujanlah. Kat mana kamu nak hujan pun, hujanlah. Kerana fasayati ni kharajuki. Kerana cukai yang keluar daripada hasil hujan turun tu, semua akan sampai pada aku. Tu hebat Harun Ar-Rashid pada zaman tu. Okay. So, kaum ni kata pada Zulkarnain, benakan kepada kami sadda, dan kami akan berikan kamu bayaran ataupun cukai, kharja. Okay, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Dan kharaj ini syariat pada zaman tu, syariat yang membenarkan kharaj, dan begitu juga syariat kita. Syariat Nabi SAW membenarkan mengambil cukai daripada negara-negara yang tak nak duduk bawah pemerintahan Islam tapi nak duduk di bawah protection, pelindungan negara Islam. Okey, kharaj. Okay, dan perkataan kharaj ni kerana dia membawa maksud pendapatan, maka perkataan kharaj atau kharaj diguna pakai untuk semua pendapatan-pendapatan yang diperolehi oleh negara Islam. Kita masuklah cukai. Antaj'ala bainana wa bainahum sadda. Lalu Zulkarnain disebut apa? Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Lalu kata Zulkarnain ma makkanni fihi rabbi khair. Kamu minta aku untuk benakan satu halangan, satu tembok ataupun satu benda untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Zulkarnain dia kata apa? Zulkarnain dia kata, apa yang Tuhan aku beri kepada aku lebih baik daripada apa yang kamu minta. Okay? Nak tunjukkan bahawa Zulkarnain sebagai seorang pemimpin, kalau kaum dia minta sadda, dia nampak bahawa dia boleh ada benda yang lebih baik daripada itu, maka dia beri benda yang lebih baik daripada itu. Sama macam Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita minta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, okey, lalu kita minta, Allah Taala bila bagi pada kita, Allah Taala akan bagi lebih daripada apa yang kita minta. Okey, kerana itu sifat Allah Taala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang buat satu kebaikan, dia beri pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan balas 10 kali ganda. Okay, siapa yang minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan balas, dan balasan Allah Taala lebih daripada apa yang kita minta. Okay, sama juga, dan Allah Taala nak tunjukkan bahawa kalau kamu mampu untuk bagi lebih daripada apa yang orang minta, maka bagilah. Okay, kerana antara benda yang antara tanda keimanan seorang Muslim pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sebut iman tu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman tu ada 76 cabang. Okay? 76 cabang, dan salah satunya adalah idkhalus surur fi qalbi muslim.
apabila kita suka untuk memberikan kegembiraan, memasukkan kegembiraan pada saudara-saudara muslim kita. Kita dengar azan dulu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka kita sambung sikit. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Lalu ayat ni mengandungi dua makna. Satu, Allah Subhanahu wa taala Zulkarnain bagi tahu kepada orang yang minta pertolongan daripada dia ni, kamu minta sad, tapi apa yang Allah Taala bagi, ilmu yang Allah Taala bagi, pengetahuan yang Allah Taala bagi pada aku, ada benda yang lebih baik untuk aku buat pada kamu. Satu lagi makna ayat ni ialah qala ma makkanni fihi khair, maksudnya adalah kamu nak bayar kharj pada aku, nak bayar sesuatu pada aku. Zulkarnain kata tak payah. Apa yang aku ada ni jauh lebih banyak daripada apa yang kamu nak bagi pada aku. So qala ma makkanni fihi rabbi khair. Okay. Lalu Allah Subhanahu wa taala cerita, kalau kita mampu, orang minta bantuan pada kita dan kita mampu untuk bagi lebih, maka bagilah lebih. Okay, bagilah lebih. Kerana kita sebut antara tanda keimanan, kesempurnaan iman seseorang tu apabila dia ada keinginan untuk idkhalus surur, untuk masukkan kegembiraan pada hati saudara dia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan cara kita nak tambah, nak bagi kegembiraan pada orang adalah dengan kita menggandakan kebaikan yang kita buat pada dia. Okey, qala ma makkanni fihi rabbi khair. Okey, tetapi nak buat benda ni, kata Zulkarnain, fa'inuni biquwwah. Maka bantulah aku dengan sedikit kekuatan. Okey, kerana Zulkarnain walaupun Allah Taala bagi pada dia wa atainahu min kulli syai'in sababa, semua benda dia boleh buat. Tetapi kemampuan manusia ni sehebat mana sekalipun mesti ada batas dia. Maka apabila ada batasan, maka tidak ada masalah untuk meminta bantuan daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Okey, cuma apabila kita minta bantuan daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, kena beriman dengan satu perkara. Kena beriman bahawa kemampuan kita untuk melakukan benda tersebut, hatta dengan pertolongan orang sekalipun, adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okay, sebab kadang-kadang kita merasakan bila kita minta tolong orang, kita rasa orang ni mampu untuk buat benda yang kita minta. Okay, lalu kita pun rasa dia ni hebat. Okay, bila mana kita sakit contohnya, lalu kita pergi jumpa doktor, kita minta bantuan dengan doktor untuk mencari jalan bagaimana nak merawat kita. Lalu doktor ni merawat kita dan takdir Allah Ta'ala kita sembuh. Lalu bila kita sembuh, kita kadang-kadang orang kata, wah hebatnya doktor ni. Okay, hebatnya bomoh ni. Kadang-kadang bila kita minta bantuan orang, minta bantuan ustaz, tok guru untuk doa untuk kita. Okay, bila minta bantuan tok guru untuk doa, jadi pula Allah Taala mustajabkan doa. Lalu kita mengata, wah hebat ni tok guru ni. Lalu kita kena ingat, mana-mana bantuan yang kita minta, kita kena tahu benda tu tak akan terjadi melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah Taala kita minta pertolongan. Sebab hatta kalau kita minta bantuan daripada makhluk Allah Ta'ala sekalipun, maka ia tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Zulkarnain dia tahu dia tak ada kemampuan untuk bina tembok. Macam mana dia nak bina tembok seorang-seorang? Lalu dia pun kata pada kaum ni, fa'inuni biquwwah. Kamu bantu aku dengan kekuatan yang ada pada kamu. So ada kelebihan tertentu yang ada pada kaum yang hidup dekat kawasan pergunungan ini. Okey. Lalu fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Okey, maka kata Zulkarnain, aku akan jadikan antara kamu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka minta satu penghalang je, tapi Zulkarnain nak bina satu tembok yang kukuh, radma. Okey, satu tembok yang lebih besar, yang lebih kukuh daripada hanya sekadar ada partition antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu apa yang Zulkarnain minta? Atuni zubaral hadid. Bawa datang pada aku. Okey, ni dua benda yang Zulkarnain minta yang memerlukan kekuatan mereka. Atuni zubaral hadid. Pertama, Zulkarnain minta tembaga-tembaga al-hadid. Zubaral hadid, hadid dekat sini besi. Namun dalam riwayat-riwayat menyebutkan besi yang Zulkarnain minta adalah berbentuk tembaga yang dileburkan. Atuni zubaral hadid. Okay. Tembaga-tembaga yang dileburkan.
Dan ada sebahagian riwayat mengatakan bahawa tembaga yang diminta oleh Zulkarnain, besi yang diminta oleh Zulkarnain ada dua jenis, iaitu besi yang telah dileburkan dan besi yang belum dileburkan. Kerana dia nak buat frame. Dia nak buat frame, lalu dia nak curahkan besi yang lebur tu dalam frame tersebut. Atuni zubaral hadid, tu yang pertama. Nak cairkan, nak leburkan dan nak dapatkan besi memerlukan kekuatan daripada orang ni. Sebab besi biasanya dia tak ada kat atas muka bumi. Besi ni kalau nak dapat kena melombong sikit untuk dapatkan besi. Lalu dekat sinilah Zulkarnain minta kekuatan daripada mereka. Sebab kemungkinan besar orang-orang yang duduk dekat kawasan bukit dan gunung ni, mereka adalah orang yang bekerja dengan perlombongan. Dan perlombongan tu pula adalah perlombongan besi. Sebab Zulkarnain dia takkan minta benda yang tak logik. Benda yang Zulkarnain minta mestilah benda logik yang mampu. Sebab tu dia minta bantuan daripada orang ni. Sebab mereka mampu untuk membawa datang besi tersebut. Dan kemudian bantuan kedua yang Zulkarnain minta ialah hatta idza sawa baina sadafaini qalam fuhu. Maka Zulkarnain nak curahkan besi itu nak disusun sampai tinggi menyamai dua bukit yang ada dekat situ. Dan nak curahkan pula kena naik daripada atas nak curahkan. Benda ni semua memerlukan kekuatan, memerlukan kepakaran orang untuk buat benda tersebut. So tembok yang Zulkarnain bina, walaupun kita cerita tentang besi, kita cerita tentang tembaga, tetapi para mufassir mereka mengatakan bahawa tembok yang Zulkarnain bina adalah asal kepada konkrit pada hari ini. Tembok Zulkarnain bina, dia boleh bina konkrit. Sedangkan pada zaman tu, zaman yang tak kenal pun apa itu konkrit. Zaman yang orang nak bina pun bina dengan batu, Hatta kalau tengok piramid yang kukuh pun, mana ada konkrit pada piramid? Semuanya bentuk tanah liat. Mereka nak gabungkan batu dengan batu pun dengan tanah liat. Semuanya daripada tanah. Tapi ini pandangan daripada para mufassir yang mengatakan bahawa benda yang dilakukan oleh Zulkarnain ini adalah seperti konkrit pada hari ini. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina sadafaini qalam fuhu. Maka bantuan yang seterusnya Zulkarnain minta adalah supaya mereka tiup api yang membakar besi-besi itu, supaya besi yang dicurahkan, nak leburkan besi itu dapat dileburkan sampai lebur. Macam itulah lebih kurang. Hatta idza sawa baina sadafaini qalam fuhu. Lalu mereka akhirnya curahkan besi-besi yang telah dicairkan, tembaga-tembaga yang telah dicairkan. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrig alaihi qitra. Lalu atuni zubaral hadid. Pertama Zulkarnain minta zubaral hadid supaya dibawa datang besi-besi. Yang mana besi-besi ini adalah besi-besi al-hadid. Zubaral hadid yang telah dipotong-potong. Qitra adalah tembaga. Ufrig alaihi qitra. Qitra dekat belakang tu adalah tembaga. Yang mana besi-besi tu dijadikan frame dan kemudian diletakkan besi-besi lalu dibakar besi-besi ni. Supaya besi-besi ni jadi hancur dan kemudian dicurahkan tembaga ke atas besi-besi ni. Lalu jadilah seperti konkrit pada hari ini. Saya tak tahu kalau ada engineer yang cerita betul ke jadi konkrit. Sebab ini bukan medan kepakaran saya. Kita cerita berdasarkan apa yang cerita yang datang dekat sini. Cuma nak bagi tahu bahawa Zulkarnain bila kaum ni minta, dia hanya minta partition, tapi Zulkarnain nampak dia mampu untuk bagi benda yang lebih, maka Zulkarnain bagi lebih pada kaum dia. Bahkan itu adalah tanggungjawab dia, kerana dia pada ketika itu adalah pemimpin kepada kaum tersebut. Dia adalah raja kepada kaum tersebut. Lalu kekuatan yang Allah Ta'ala bagi pada tembok Zulkarnain ni, famasta'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Lalu Ya'juj dan Ma'juj ni, famasta'u an yazharuhu, mereka tak mampu nak panjat tembok tu. Nak panjat, yazharu maksudnya nak memunculkan diri mereka di atas tembok tu, mereka tak mampu. Wa mastata'u lahu naqba, nak tebuk lubang pun, naqba maksudnya tebuk lubang, nak tebuk lubang pun pada tembok tu pun mereka tak mampu. Betapa kuatnya tembok yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada Zulkarnain.
Ada satu riwayat yang datang daripada Nabi SAW yang menceritakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni tiap-tiap hari dia berusaha untuk pecahkan tembok tersebut. Lalu mereka akan mulakan usaha mereka pada waktu pagi. Tembok tu dekat atas, matahari masih nampak lagi. Okey, lalu mereka akan mula, matahari naik dia, mereka akan mula bekerja. Kerja sampai bila matahari nak terbenam, mereka akan nampak matahari terbenam pada lubang yang mereka dah buat dekat tembok tersebut. Lalu bila mereka dah nampak cahaya matahari keluar daripada lubang yang mereka hancurkan tembok tu, lalu ada ruang-ruang untuk cahaya matahari masuk. So mereka tahu matahari dah terbenam pada waktu tu. Lalu apa mereka kata? Kita stop dulu, kita sambung esok. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bila esok tu mereka nak sambung, tengok tembok tu dah jadi seperti asal dia. Okey, dan sehinggalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang ditetapkan, futihal yauma an radmin Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi. Tembok yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj daripada dunia luar sampai satu masa dia akan binasa. Dan pada waktu itulah, bayangkan satu makhluk yang dah lama nak melakukan kerosakan tapi tak mampu kerana terkurung. Lalu dia dapat kebebasan, dapat freedom dia. Bayangkan betapa besarnya kehancuran, kebinasaan yang akan dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj ni. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala cerita, qala hadza rahmatun min rabbi. Kemampuan yang diberikan pada Zulkarnain. Tengok hebat Zulkarnain ni, orang minta tolong pada dia, dia mampu untuk bagi, tapi dia kata apa? Hadza rahmatun min rabbi. Ini rahmat daripada Tuhan aku. Ini orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang kita ni diberi kelebihan, dan kelebihan yang ada pada kita ni bukanlah kelebihan yang terlalu hebat. Tapi itu pun boleh menyebabkan manusia ni dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ni satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala bagi dia kekuasaan timur dan barat. Lalu apa yang jadi pada dia, apa yang ada pada dia? Rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat daripada Tuhan aku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Hari ini tembok ni kukuh, kata Zulkarnain. Tapi fa iza jaa wa'du rabbi, apabila sampai masanya, apabila sampai janji Allah Subhanahu Wa Taala, ja'alahu dakka. Kerana apa? Macam mana Zulkarnain tahu benda akan binasa? Kerana dalam mana ajaran para nabi dan rasul akan diceritakan tentang kedatangan hari kiamat. Semua nabi dan rasul bukan hanya bawa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bawa juga tentang kedatangan hari kiamat. Walaupun mereka tak lalu hari kiamat, tapi diceritakan dalam kitab-kitab mereka. Ya, lalu Zulkarnain dia tahu bahawa satu masa nanti tembok ni akan binasa juga. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan dia kata janji Tuhan aku adalah janji yang benar, janji yang pasti. Okay, lalu dia berterima kasih, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kemampuan itu, tapi pada masa yang sama dia memberi ingatan bahawa tembok ni bukanlah selama-lamanya akan ada kat sini. Dia akan runtuh pada satu hari nanti, dan pada waktu tu orang akan terpaksa berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sebab tadi kita sebut bahawa bentuk radma dengan bentuk sadda. Sadda ni lebih kepada partition, penghalang semata-mata. Tapi radma ni bentuk yang lebih kukuh. Okay. Bentuk yang lebih kukuh yang mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita selepas tu macam mana bentuk yang lebih kukuh yang berbentuk radma. Okay. Dua-dua makna boleh jadi makna penghalang, boleh jadi makna tembok. Tapi sad ni biasa macam kita buat empangan. Empangan ni kadang-kadang pakai tembok biasa je. Tapi ada benda-benda yang lebih kukuh daripada sekadar tembok. So itu dipanggil radma. Okay, radma benda yang lebih kuat daripada sampai ada riwayat. Tapi bila kata ada riwayat ni maksudnya ceritalah. Okay, di mana Ya'juj dan Ma'juj ni ada kuasa yang hebat. Okay, yang mampu untuk mereka tahu bahawa nak robohkan tembok Zulkarnain ni memerlukan api. Okay, lalu mereka ni adalah makhluk-makhluk yang boleh mencipta api. Tapi ini adalah pandangan ataupun riwayat ataupun kalau datang riwayat pun dalam bentuk yang cerita. Okay, kita boleh dengar, percaya atau tidak, itu kemudian. Okay. Wallahu ta'ala alam. So habis kisah Zulkarnain, kisah tentang seorang pemimpin yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuasaan pada dia. Dan nak jadi pemimpin ni first kali tengok Allah minta apa? Wa atainahu min kulli syai'in sababa.
Nak pilih pemimpin, kita carilah orang yang ada ahliyah, orang yang ada kelayakan untuk memimpin. Abu Zar Al-Ghifari datang jumpa Nabi, minta Nabi, ya Allah, wahai Rasulullah, jadikan aku pemimpin. Nabi kata, innaka mru'un dhaif. Kamu ni wahai Abu Zar adalah orang yang dhaif, yang tak ada kemampuan untuk jadi pemimpin. So Nabi tak lantik dia untuk jadi pemimpin. So, hasil daripada pemimpin yang ada ahliyah, Allah Ta'ala cerita tentang 3 masalah kaum dia dan macam mana Zulkarnain mampu untuk menyelesaikan masalah kaum dia. Wallahu Ta'ala a'lam. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang buruk itu daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Satu perkara saya lupa. Antara beza sad dengan radm, sad ni adalah bentuk tegak je. Tapi radma ni dia ada kemungkinan ada penutup. Ada dom ke apa yang menutup atas dia. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.